Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi jika audio jelas boleh maklumkan kepada saya. So ini live pendek ya, live pendek. Saya terbaca satu kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkait dengan golongan usahawan desa, ya, di mana rakyat dan khususnya golongan usahawan desa ni disaran oleh Perdana Menteri agar jangan dengar pandangan haprak, ya, pihak lain berhubung dengan usaha kerajaan untuk menurut Anwar mempertahankan, membantu golongan tersebut. Okey. Jadi pertama sekali saya terkejut dengan tindakan Anwar melabelkan pandangan orang lain, yang saya kira pandangan rakyat lah, sebab orang lain tak kira siapa ke, ini adalah di kalangan rakyat, sebagai pandangan haprak. Ya, masa mereka masuk kerajaan, sebelum masuk kerajaan, didakwa hendak bantu rakyat, didakwa hendak bawa reformasi, macam-macam janji dibawa. Kemudian bila dia masuk kerajaan, dikatakan pandangan orang lain tu pandangan haprak. Saya tidak kira lah pandangan berkenaan dengan pembangunan desa ke, berkenaan dengan isu apa atau golongan mana sekalipun. Saya terkejut PM boleh label pandangan orang lain sebagai pandangan haprak. Nama pun dah pandangan, nama pun dah pandangan, ya. Jadi adakah ini bermakna PM tidak mengalu-alukan sebarang pandangan, atau PM memilih siapa yang boleh beri pandangan? Ini amat menyedihkan, amat mengejutkan, ya. Semestinya orang akan ada banyak pandangan kerana saya lihat banyak kegagalan. Bila ada banyak kegagalan, ada banyak pandangan, ya. Satunya, contohnya ekonomi merudum. Ini orang boleh lihat, orang boleh rasa. Ekonomi ni ada macam-macam pandangan. Kalau orang petik data tertentu, olah data tertentu, dia boleh ada pandangan ekonomi sedang pulih. Kerajaan pun boleh petik data-data tertentu, fakta-fakta tertentu, dan dia boleh kata ekonomi pulih. Orang lain pula ada pandangan dengan memetik data-data yang difikirkan lebih memberi impak kepada ekonomi, dia boleh kata pandangan dia ekonomi merudum. Tidak ada salah pandangan-pandangan ni. Pandangan saya ekonomi merudum. Saya rasa ramai setuju ekonomi merudum. Pelabur banyak menarik balik dana pelaburan atau aset dari negara ini sudah berbulan-bulan semenjak kerajaan ini ditubuhkan. Berbilion telah mengalir ke luar negara. Ini adalah berdasarkan data-data atau pengumuman-pengumuman ataupun laporan-laporan media, ya, laporan-laporan bursa saham dan sebagainya. Ini fakta, dan berteraskan fakta ini, maka pandangan saya ekonomi merudum, berada di tahap bahaya. Ringgit sedang merudum, merosot teruk, ya. Bila kita tanya, kerajaan hanya memberi alasan. Kalau dulu sebelum dia masuk kerajaan, bila ringgit merudum atau jatuh, dia kata apa? Bila ringgit jatuh, dia kata kerajaan tidak tahu buat kerja, menteri tidak tahu buat kerja, kerajaan gagal dan sebagainya. Dia kutuk kerajaan. Anwar kutuk, Rafizi kutuk. Hari ini mereka berada di tampuk kepimpinan negara. Anwar jadi Perdana Menteri, Rafizi jadi Menteri Ekonomi. Jadi kita kira orang yang kutuk kerajaan terdahulu kerana ringgit jatuh tahu buat kerja. Sebab dia kata orang dulu kalau ringgit jatuh tu maknanya tak tahu buat kerja. Sekarang ringgit jatuh balik, ya. Bila kita tanya, Anwar kata faktor luaran, ya. Anwar kata tidak seteruk kerajaan terdahulu. Kita bukan minta perbandingan. Hakikat tetap hakikat. Ianya tengah jatuh dan ianya sedang mencapai keadaan dahulu di mana kerajaan terdahulu dikutuk. Dan jangan lupa, kerajaan terdahulu masa itu negara dilanda malapetaka, iaitu bencana COVID. Bukan negara kita sahaja, seluruh dunia.
Itu satu malapetaka. Ya. Jadi kita boleh faham, ekonomi memang akan merudum, ringgit akan jatuh. Sekarang kita tidak berada dalam suasana malapetaka. Tapi dulu dia kata kerajaan gagal. Dulu dia kata kerajaan tidak tahu buat kerja. Menteri tidak tahu buat kerja. Hari ini bila kita tanya, dia banding pula dengan kerajaan terdahulu, sedangkan ringgit jatuh dan menghampiri tahap itu. Dan kita bukan minta perbandingan, kita minta mengapa ringgit jatuh. Sebab dulu dia kata kalau ringgit jatuh, kerajaan tak tahu buat kerja. Maknanya logik sama boleh diguna pakai. Kerajaan tak tahu buat kerja, menteri tak tahu buat kerja. Nah, bila kita tanya, dia beri alasan luaran, tapi dia tak sentuh ketidaktentuan politik. Ketidaktentuan politik akan menentukan sentimen pelabur. Apabila pelabur nak menilai sama ada nak kekalkan dana di negara ini ataupun nak pindahkan ke negara lain dana pelaburannya, dia akan memikirkan sentimen politik, ketidaktentuan politik. Mesti dia akan fikirkan bila dia buat penilaian semula. Ini akan mempengaruhi kadar jatuhnya ringgit. Mungkin ringgit perlu jatuh tahap ni, tetapi jika politik tidak tentu, dia akan jatuh lebih banyak. Bila kita tanya Rafizi, dia kata ada baiknya ringgit jatuh. Kemudian jurucakap MKT pula kata bila harga barang naik, ini menunjukkan kuasa membeli. Bila kita didendangkan dengan jawapan-jawapan begini, orang bagi pandangan lah. Bila orang bagi pandangan, PM kata itu pandangan haprak. Jangan dengar pandangan haprak orang lain. Jadi bila rakyat resah, dia beri pandangan, tak kira rakyat secara amnya ataupun wakil rakyat ke ataupun mana-mana pihak atau individu yang kita kira rakyat, beri pandangan dalam keadaan resah, PM kata pandangan haprak. Sebab itu saya kata, saya terkejut Perdana Menteri boleh mengeluarkan kenyataan berbunyi jangan dengar pandangan haprak orang lain. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.